Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Halim, ya Alim, ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Ali, ya Azim. Ya Halim, ya Alim, ya Ali, ya Azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpah kurnia Allah SWT kepada kita. Allah SWT bagi begitu banyak nikmat kepada kita yang tidak kita dapat hitung, yang tidak dapat kita kira, dan menjadi tertib Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan nikmat. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur kepada nikmat Allah, maka azab Allah Taala terlalu pedih. Bapak sekalian, nikmat yang paling besar sekali yang diberikan oleh Allah SWT adalah nikmat iman dan Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini. Kita kena yakinkan diri kita, inilah nikmat yang paling besar. Karena apa? Nikmat ini memastikan kejayaan kita di dunia dan juga di akhirat. Tetapi jika kita tidak menjaga nikmat ini, maka tidak ada jaminan, tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nikmat ini bersama dengan kita. Terutama apabila di saat kita hendak meninggalkan dunia ini. Tidak ada jaminan. Itu sebab sekalian, kita kena usaha, kita kena jaga nikmat ini. Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta. Segala sesuatu adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang dapat kita lihat, yang tidak dapat kita lihat, yang besar, yang kecil, semuanya dicipta oleh Allah SWT. Selain dari Allah adalah ciptaan Allah SWT. Selain dari Allah adalah ciptaan Allah SWT. Ada 3 makhluk yang paling penting yang kita kena faham, yang telah dicipta oleh Allah SWT mengikut fungsi-fungsinya. Pertama, Allah SWT telah jadikan malaikat. Fungsinya untuk bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat dari mula ia dijadikan sehinggalah ia dimatikan, dia akan mentaati segala perintah Allah. Malaikat yang turunkan hujan, kerjanya turun hujan saja. Malaikat yang turunkan rezeki, dia akan turunkan rezeki saja. Ada malaikat yang qiyam, ada malaikat yang rukuk. Ada malaikat ambil nyawa je, kerja dia ambil nyawa je. Dia taat, dia tidak pernah ingkar pada Allah SWT. Dia tidak pernah ingkar, dia taat. Kemudian ada lagi satu makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, yang dipanggil syaitan, iblis, la'natullah. Fungsi dia melanggari perintah Allah. Fungsi dia nak bawa orang sebanyak-banyak kepada neraka Allah, menjauhkan orang daripada nikmat Allah, rahmat Allah. Itu kerja dia. Dan yang ketiga, manusia. Manusia Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dengan 2 fungsi. Satu, manusia ini dia ada sifat taat.
taat dia begitu hebat sehingga kedudukan rohani dia lebih daripada malaikat. Nabi kita bila naik Sayyidul Muntaha, Nabi kita boleh masuk, tapi malaikat Jibril tak boleh masuk. Kerana apa? Rohaniat dia tidak cukup. Kalau dia masuk dia terbakar. Nabi kita manusia biasa. Manusia kalau dia usahakan atas ketaatan dia, atas pengabdian dia, atas penghambaan dia kepada Allah, maka dia boleh sampai ke sifat malaikat. Sebaliknya manusia juga, dia ada sifat tidak taat, sehingga manusia ni begitu rendah kedudukannya sehingga Allah Ta'ala kata dia lebih teruk daripada binatang. Ada manusia, syaitan pun heran dengan dia, begitu hebat kekafiran dia. Fir'aun laknatullah, dia kata Aku Tuhan yang agung. Syaitan kata aku pun tak berani cakap macam tu. Manusia yang tidak diusahakan. Kerana apa? Manusia ni jadi daripada tanah. Kita ni semua jadi daripada tanah. Allah Ta'ala jadikan manusia daripada tanah, daripada tanah liat. Maka kita ini mewarisi sifat tanah. Apa dia sifat tanah? Tanah apabila dia diusahakan, dia akan naik nilai dia, mendatangkan faedah. Tanah kat Malaysia, hutan belantara, diusahakan, ditebas hutang tu semua sekali. Jadi sekarang jadi apa? Ladang felda. Mengeluarkan kelapa sawit. Betul? Sehingga felda ni jadi pengeluar kelapa sawit paling besar dalam dunia. Daripada kelapa sawit tu dia usahakan lagi, dia boleh keluarkan macam-macam produk, macam-macam benda. Dia usahakan lagi, sehingga kalau kelapa sawit yang dara tu banyak, ini beratus harga dia, kerana dia usahakan. Tanah ini perlu dia usahakan, baru dia dapat hasil. Kalau dia tidak diusahakan, tidak ada hasil. Begitu juga awak saya sekalian, kalau kita faham tanah kita, terutama kat Malaysia ni, kalau kita biarkan dia, sebulan apa jadi tuan? Tak diusahakan. Kelapa sawit kalau tak usaha 3 bulan, dia tak keluarkan buah. Buah dia akan turun. Daripada 3 tan 1 ekar, dia turun. Kalau dia tidak dibaja, tidak dipangkas dia, maka dia akan turun hasil dia. Kalau kita biarkan lagi, daripada kebun dia jadi semak samun, daripada semak samun dia jadi belukar, daripada belukar dia jadi hutan dara, hutan baru. Kemudian kalau dibiarkan lagi jadi hutan belantara. Bila dia jadi hutan belantara, apa jadi tuan? Binatang-binatang buas datang sendiri. Ular datang, dengking datang, beruk datang. Beruk pun datang. Kalau tepi-tepi hutan ni dekat dengan hutan Pahang tu, gajah datang. Rimau, macam-macam semua datang. Begitu juga dengan manusia ini. Apabila manusia ni tidak diusahakan, walaupun dari mulanya manusia ni manusia yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, melihat dengan mata kepala mereka sendiri kebesaran Allah, kekuatan Allah. Tetapi apabila berhenti usaha, maka manusia yang sama berubah. Contohnya, Nabi Nuh alaihissalam mengusahakan atas umatnya selama 950 tahun.
81 atau 83 orang beriman yang telah diselamatkan oleh Allah SWT di dalam bahtera Nabi Nuh. 83 orang ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri kehebatan Allah, kekuatan Allah. Allah SWT telah bahkan seluruh dunia ni. Tidak ada orang yang hidup lagi, hanya 83 orang ini je. 83 orang ini yang beriman dengan Nabi Nuh AS, melihat kebesaran Allah, kehebatan Allah. Tetapi apa jadi? Setelah kematian Nabi Nuh AS, apa jadi? Daripada kumpulan 83 orang ini, keluar kaum apa? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Sabak, Fir'aun. Kita ni semua daripada 83 orang ni. Padahal mereka semua telah beriman. Kerana apa? Apabila Nabi Nuh AS diwafatkan, maka berhentilah usaha atas iman, usaha atas agama. Maka manusia ni yang ada mempunyai sifat tanah ini, daripada tanah yang mengeluarkan hasil, daripada manusia yang beriman kepada Allah, dia bertukar mengikut proses masa. Kita ni boleh berubah, tuan. Iman, kata Nabi Muhammad SAW, seperti kain. Dia akan apa? Dia akan lusuh. Mula-mula pakai tu baru nampak cantik, tapi bila dipakai dia lusuh. Iman perlu diusahakan. Manusia ni untuk datang sifat-sifat mulia pada dia, sifat takwa, sifat tawakal, sifat syukur, sifat sabar, sifat qanaah, sifat ikhlas. Ini sifat-sifat mulia, tuan. Ini semua sifat-sifat perlu diusahakan. Dia tak datang sendiri. Tapi sifat mencuri, sifat membohong, memfitnah, kutuk mengutuk, sifat apa lagi? Sifat-sifat buruk ni, tuan, tak payah usaha, dia datang sendiri. Seperti mana lalang, kita tak pernah tanam lalang. Ada orang tanam lalang? Lalang ada pernah tanam tak? Kita tak pernah tanam lalang. Pokok leban ada pernah tanam? Ada orang tanam pokok leban. Kalau semak tu dah besar dah, pokok leban dia tumbuh. Dah ada orang tanam pokok leban. Tuan-tuan tahu pokok leban? Apa pokok leban? Kalau dulu kat kampung saya dulu, yang nak buat kentung tu, pokok leban lah. Buat kentung tu, pokok leban besar-besar tu, kita potong dia, tarik dia, jadikan kentung. Ada orang tanam pokok leban tak? Tak ada, kan? Begitu yang manusia, apabila dia tak ada usahakan, sifat-sifat buruk dia datang dalam diri dia. Apatah lagi kalau dia lama sangat tak diusahakan, sifat-sifat kebinatangan tu datang. Sifat ular datang pada dia. Ular ke ular, dia patuk orang, bukan dia nak makan orang tu, dia patuk dia jalan. Ada orang pun ada sifat begitu. Manusia yang tidak diusahakan, dia bunuh orang bukan seorang. Kalau rimau ni, kalau dia nak bunuh orang, dia nak makan, dia makan seorang je. Tapi manusia boleh bunuh orang ratus-ratus ribu, malah juta orang manusia bunuh. Manusia bunuh manusia. Macam kita dengar kisah dekat Kemboja, kan, juta orang kena bunuh. Dan lain-lain tempat. Kenapa? Manusia ni, dia telah ada sifat kebinatangan. Manusia yang tidak diusahakan. Itu orang sekalian, kita kena usaha atas iman kita. Kita kena usaha atas amal kita.
Kita kena usaha atas akhlak kita. Itulah sebabnya kita kena buat keputusan. Saya perlu usaha atas iman saya, atas amal saya. Kalau tidak, iman saya jadi lemah, amal saya jadi rosak, akhlak saya jadi buruk. Itu sebabnya kita kena usaha. Bawa dari sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan melalui usaha agama, usaha nabi-nabi, melalui dakwah ilallah, melalui mujahadah, kesusahan, Allah SWT akan bina iman kita. Allah SWT akan bina iman kita. Dalam surah awal Asri, Allah SWT adalah beritahu semua rugi kecuali orang yang beriman, beramal, berdakwah dan bersabar. Tertib ni tuan, tertib ni adalah tertib bagi kita untuk kita dapat kejayaan. Kalau kita tak buat 4 perkara ni, kita semua rugi. Kalau kita buat 3 saja, tinggal 1, rugi juga. Ini tertib yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kita berjaya, untuk kita bina hubungan kita dengan Allah SWT. Itu sebab sekalian kita kena usaha atas iman kita. Kita nak masukkan dalam hati kita hanya ada kebesaran Allah. Yakin yang sempurna bahawa hanya Allah yang berkuasa. Selain dari Allah Ta'ala tak ada kuasa. Selain dari Allah Ta'ala adalah makhluk yang semuanya di dalam kekuasaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lah pemelihara. Selain dari Allah Taala adalah makhluk yang semuanya di dalam pemeliharaan Allah. Makhluk kecil ke, virus ke, kuman ke yang kita tak nampak tu, di dalam pemeliharaan Allah tuan. Sel yang ada dalam badan kita ni, berbilion-bilion sel ada dalam badan kita. Setiap daripada sel itu adalah dipelihara oleh Allah SWT, dijaga oleh Allah SWT. Kita tidak boleh buat apa-apa kan. Kalau Allah SWT tahan je satu saluran darah yang ada dalam badan kita, satu saluran darah yang ada dalam saluran dalam badan kita, maka apa akan jadi tuan? Kita akan lumpuh. Kalau saluran tu saluran ke otak, kita akan lumpuh. Satu saluran saja. Tuan tahu berapa panjangnya saluran darah, saluran besar, saluran kecil, dalam badan kita ni panjangnya banyak mana tuan? Ahli sains kata 60,000 kilometer. 60,000 kilometer. Semua Allah Ta'ala pumpkan darah sampai ke setiap sudut. Semua 60,000 cover. Kalau jantung kita yang mengepam darah 1 minit berapa kali tuan? 1 minit kalau orang normal 70 kali. Kalau orang tu buat exercise boleh naik sampai 120 kali, 130 kali pump darah. Banyak mana kalau kita nak bayang. Orang sains kata kalau kita nak kira 24 jam darah yang dipam oleh jantung kita ke seluruh badan kita ini, banyaknya darah tu sama banyak dengan 10 padang bola. Kalau Allah SWT tahan saja tuan, satu saja urat pergi jantung, sumbat, orang tu boleh mati. Dalam mata beberapa second dia boleh mati.
Jadi kita ni semua dipelihara oleh Allah. Allah Ta'ala lah yang memelihara kita. Semua yang berlaku dalam dunia ini, semua berlaku dengan kehendak Allah. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku dengan kehendak dia sendiri. Allah SWT beritahu, setiap daun, satu daun yang jatuh daripada tangkai dia di hutan belantara, satu daun, di dalam pengetahuan Allah. Satu pasir di dalam lautan yang dalam bergerak dengan izin Allah. Kan? Tidak akan berlaku sesuatu melainkan dengan kehendak Allah. Kita ni tidak ada apa-apa. Kita kena usahakan iman bagaimana tuan? Iman yang yakin kita sesuatu tidak berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Iman begitu. Kita kata Maulana apa? Tengok ular hidup dengan ular mati sama aja. Tak ada beri kesan tanpa izin Allah. Kalau kita tengok ular hidup, kita pun takut, melompat kita, ini iman tak kuat lagi, tak yakin. Sebab apa? Kita kena patuk ke tak kena patuk pun dengan kehendak Allah. Itu kita kena usahakan iman yang bagaimana? Yang kita rasa bahawa hanya Allah yang berkuasa. Mafhum daripada la ilaha illallah, apa dia tuan? Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Maknanya hanya Allah yang berkuasa. Kita ni tidak ada kuasa apa-apa. Begitu hebat keagungan Allah SWT. Kalaulah semua daripada makhluk, jin dan manusia, semuanya beribadat kepada Allah SWT, kebesaran Allah Ta'ala tak berubah. Kehebatan Allah tak berubah. Tak berubah. Sebaliknya semua melanggar perintah Allah. Kehebatan Allah tak turun. Jadi saudara sekalian, kita buat ibadat ni sebenarnya untuk kita. Untuk kita bina hubungan kita dengan Allah SWT, supaya sifatul iman datang dalam diri kita. Iman yang ada dalam diri kita ini, dia perlu dibuktikan. Iman apa? Orang alim kata apa? Yang kita sebut dengan lidah, kita tasdik dengan hati, dan kita buktikan dengan amal. Iman macam mana yang kita kena usahakan? Kata Maulana, iman yang mana kita boleh tinggalkan yang haram. Dari ujung kepala kita hingga kaki kita, semua di dalam keadaan taat perintah Allah. Mata tidak melihat kepada yang haram, telinga tidak mendengar yang haram, lidah tidak bercakap kepada yang haram, tangan kaki tidak pergi kepada yang haram. Kita kena usahakan iman begini tuan. Ini yang dinamakan takwa, ketaatan yang sempurna kepada Allah. Bukan itu saja, kita kena usahakan pergantungan yang sempurna pada Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Pengharapan kita hanya kepada Allah. Tumpuan kita hanya kepada Allah. Keyakinan kita hanya di dalam janji-janji Allah. Kita kena usahakan tawakal seperti mana tawakal Nabi-Nabi dan sahabat Allah ajma'in. Bagaimana tawakal Nabi Ibrahim AS. Apabila dia nak masukkan dia dalam api, malaikat datang nak bantu dia. Malaikat datang. Dia tanya, kamu datang ini dengan kehendak kamu ke atau dengan perintah Allah? Dia kata, kami datang dengan kehendak kami lah.
Kami nak bantu kamu pasal kamu Nabi Allah. Dia kata tak payah. Allah Maha mengetahui. Hasbi Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Maka bila Nabi Ibrahim bertawakal begini, di dalam hati dia tidak ada sedikit pun makhluk, malaikat ke apa ke, tak ada sedikit pun hati dia. Dalam hati dia hanya ada Allah. Dia percaya dan yakin bahawa Allah melihat dia, Allah mengetahui dia tengah buat suatu agama. Maka Allah SWT tunjukkan kudrat dia, tuan. Kata orang alim, apabila di dalam hati kita tidak ada lagi kebesaran makhluk, maka kudratullah, Allah Ta'ala akan tunjukkan kudrat dia. Ini tawakal, tuan. Maka Allah Ta'ala perintahkan api supaya selamat dan sejahtera kepada Ibrahim AS. Kenapa? Ibrahim AS tidak lagi bergantung kepada makhluk, bergantung hanya kepada Allah. Api yang sifat membakar telah menjadi selamat dan sejahtera kepada Ibrahim AS. Sehingga apabila ditanya orang kepada Ibrahim, waktu mana yang paling dia seronok sekali dalam dunia ni, dia kata dalam masa 40 hari dalam api. Allah Ta'ala beri nikmat. Bukan saja Allah Ta'ala beri selamat dan sejahtera, Allah Ta'ala beri rezeki. Daripada celah-celah batang kayu yang dibakar tu keluar buah-buahan. Daripada celah-celah api keluar air. Sifat air dengan sifat api, tuan, kalau air kuat, api padam. Betul tak? Kalau api kuat, air tu evaporate, air tu hilang. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk air ada dalam api. Nabi Ibrahim minum daripada celah-celah api tu. Kerana apa? Sifat membakar datang dari Allah. Milik siapa? Milik Allah. Daripada khazanah Allah. Bukan milik api, tuan. Dia hanya boleh membakar dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Inilah keyakinan kita nak ada dalam hati kita, bahawa semua yang berlaku hanya dengan izin Allah. Apabila keyakinan ini ada dalam hati kita, dan keyakinan ni dalam janji-janji Allah ada dalam hati kita, maka kita dapat bertaat kepada Allah Ta'ala dalam apa keadaan. Bertawakal, berserah diri kepada Allah. Sifat berserah diri kepada Allah Ta'ala ni sifat yang penting, tuan. Kalau kita berserah diri, yakin pada Allah, tetapi berserah kepada makhluk, khutbah Jumaat lepas kata ini kata syirik. Itu sebab kita kena usaha supaya sifat tawakal datang dalam diri kita. Kawan saya sekalian, kita kena usahakan sifat-sifat lain juga datang dalam diri kita. Sifat syukur kita kepada Allah SWT. Syukur di atas nikmat Allah SWT. Orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan nikmat Allah Ta'ala pada tempatnya. Orang yang kufur atas nikmat Allah Ta'ala, dia menyalahgunakan nikmat Allah. Nikmat Allah Ta'ala ni boleh guna atas dua perkara saja. Apa dia, tuan? Nikmat Allah Ta'ala ni boleh gunakan untuk menyempurnakan ketaatan kita, pengabdian kita, perhambaan kita kepada Allah. Kita gunakan nikmat Allah. Nombor dua, kita gunakan nikmat Allah Ta'ala untuk kita infakkan di jalan Allah demi untuk meninggikan kalimah Allah, demi untuk menyebarkan agama Allah. Ini bersyukur. Kalau lain daripada itu, kita kufur, kita salah guna. Itu sebab kita kena usaha, tuan. Itu sebabnya kita kena faham,
Usaha agama adalah usaha yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita untuk kita bina iman kita. Dalam Quran Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Kita dah ada iman tuan, kena bina iman. Kita kena bina iman kita. Bina iman kita dengan ajak orang kepada kebesaran Allah, supaya kebesaran Allah Ta'ala masuk dalam hati kita. Bila kebesaran Allah Ta'ala masuk dalam hati kita, kebesaran perintah Allah Ta'ala masuk dalam hati kita. Bila ada kebesaran Allah Ta'ala dalam hati kita, maka mudahlah kita mentaati perintah Allah. Terus sekalian, usaha agama adalah keperluan. Hari ni orang ingat usaha agama ni usaha orang tabligh. Bukan tuan, usaha orang dakwah. Tidak. Ini usaha atas umat ini. Allah SWT telah beri kita usaha agama, seperti mana Allah Ta'ala telah berikan usaha agama kepada Nabi-Nabi untuk diusahakan atas manusia. Hari ini tidak ada Nabi lagi, maka usaha agama telah diberikan ke atas kita, supaya kita boleh bina iman kita, boleh bina amal kita, boleh bina akhlak kita, boleh bina hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi usaha agama ni adalah keperluan. Dia bukan kalau kita suka kita buat, kalau kita tak suka kita tak buat. Dia bukan satu macam satu amal tuan. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, kerana apa? Usaha agama ini satu perintah Allah. Kalau kita tak buat, kita buat dosa. Tetapi dari segi iman kita, iman yang tidak diusahakan, dia akan jadi rosak. Contoh tuan-tuan, bila kita keluar jalan Allah SWT, amal-amal semua kita dapat buat. Sembahyang isyraq dapat buat, sembahyang duha dapat buat, sembahyang awabim dapat buat, malam bangun sembahyang tahajud lagi. Zikir pagi petang dapat disempurnakan. Betul kan? Baca Quran lagi, buat dakwah lagi, mujahadah lagi, semua dapat buat dengan mudah. Bila balik macam mana tuan? Bila balik kita, sebab kita tak jaga 5 amal kita, kita tak jaga 5 amal. Padahal 5 amal ini adalah perkara yang sama, amal yang sama yang kita buat semasa kita keluar jalan Allah Ta'ala. Sekarang kita buat di tempatan kita, dalam usaha untuk membina iman kita dan menjaga iman kita. Itu sebabnya 5 amal ni kita kena buat, kita kena wajibkan atas diri kita. Kita kena buat dakwah supaya iman kita terbina. Kita kena jaga amal-amal ibadat kita. Kita kena jaga taklim kita, dan kita kena buat khidmat supaya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam kehidupan kita. 5 amal ni orang sekalian adalah untuk kita jaga amal kita, jaga iman kita. Jadi ini keperluan. Ini adalah keperluan. Kalau kita tak buat, maka kita sendiri lemah. Bila kita jumpa dia, mengapa tuan tak dapat keluar, dia kata saya lemah iman tuan. Bila kita tengok dia buatlah 5 amal, tak buat 5 amal. Macam orang kita tanya, tuan mengapa? Tuan ni sakit, sebab apa sakit? Saya tak makan. Sebab apa tak makan? Saya tak nak makan. Memanglah saya macam mana nak buat? Dia tak usaha pun. Benda yang tidak diusahakan, dia jadi rosak. Kalau tanah tak diusahakan, jadi rosak. Rumah yang ditinggalkan jadi rosak. Meniaga yang tidak diusahakan jadi rosak. Anak-anak yang tidak diusahakan jadi rosak. Begitu juga iman yang tidak diusahakan jadi rosak. Bila rosak iman, rosaklah amal. Itu sebabnya kata Maulana Sa'ad, kalaulah melalui usaha ni kita tidak dapat diislahkan,
Kita tidak dapat ditarbiakan. Usaha apa lagi? Usaha apa lagi kita nak buat? Itu sebab tuan, hari ini masalah kita tak jaga amal kita. Mengikut statistik daripada jemaah tashkil, 40%, 50% orang yang keluar jalan Allah SWT 40 hari, balik tak buat 5 amal. Tak jaga gas pertama dia, tak jaga gas kedua dia, tak jaga taklim rumah, tak jaga taklim masjid, tak duduk dalam mesyuarat harian, tak keluar 3 hari. Kenapa? Kerana kita tak yakin melalui usaha ni Allah Ta'ala akan bina iman kita. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala akan bertambah baik. Tumpuan kita kepada Allah Ta'ala akan bertambah. Apatah lagi waris sekalian, usaha agama ini bukan saja keperluan tetapi adalah tanggungjawab. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipilih oleh Allah Taala sebagai umat yang terbaik, yang mana kemuliaan dia, kehebatan dia adalah di dalam dia membuat usaha agama. Kalau kita tinggalkan usaha agama, maka Allah Ta'ala akan tarik kemuliaan kita. Allah Ta'ala tidak akan beri pertolongan pada kita. Allah Ta'ala tak akan bantu umat ni. Kenapa? Kita tak sempurnakan tanggungjawab kita. Sebaliknya, apabila kita sempurnakan tanggungjawab kita, seperti mana Allah Ta'ala telah tolong Nabi-Nabi dalam buat usaha agama, Allah SWT tolong sahabat radhiyallahu ajma'in dalam buat usaha agama. Sahabat dalam masa 35 tahun saja menguasai 3 suku dunia. Kerana apa? Bilangan mereka kecil saja. Siapa yang mereka kalahkan? Mereka kalahkan 2 kerajaan gergasi pada masa itu, Rom dan Parsi, yang telah bertapak atas muka bumi ini 1000 tahun. Tamadun dia 1000 tahun. Rom dan Parsi semua dikalahkan oleh sahabat. Kerana bilangan mereka besar ke? Teknologi mereka canggih ke? Tak tuan. Dalam peperangan Yarmouk, 1 juta orang Rom. Yarmouk di Jordan, peperangan yang besar antara orang Islam dan orang Rom. 1 juta orang Rom dikalahkan oleh sahabat radhiyallahu ajmain yang jumlahnya hanya 55,000 orang saja. Satu orang menghadapi berapa orang? 20-25 orang begitu. Allah yang beri kemenangan, Allah yang beri pertolongan, Allah yang beri kemuliaan apabila umat ini bangun untuk berusaha agama. Itu sebab sekalian, kita kena buat usaha dengan rasa tanggungjawab. Ini adalah rasa tanggungjawab saya. Saya umat Nabi, saya bertanggungjawab. Allah SWT akan tanya saya. Jadi kita keluar dengan penuh kesedaran. Kita buat usaha agama dengan penuh kesedaran. Apabila kita buat gas, kita kena beritahu dalam hati kita, saya buat ni untuk apa? Untuk menyempurnakan perintah Allah. Allah Ta'ala perintah kita untuk dakwakan kebesaran Allah, untuk besarkan Allah, untuk tinggikan kalimah Allah, untuk sebarkan agama Allah. Perintah Allah dalam Quran. Jadi bila kita keluar gas, kita kena niat apa? Saya keluar ni untuk menyempurnakan perintah Allah. Untuk apa? Untuk mengitibak, meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kehidupan dia ada dalam memperjuangkan agama, dalam menegakkan kalimah Allah. Jadi kita meniru Nabi. Kita ni kena tiru Nabi. Kata orang alim, kita kena mengamalkan sunnah Nabi dengan 3 sunnah. Sunnah adat, sunnah adat, alhamdulillah, pakaian kita, serban kita, pakai celah, itu semua, kan?
Lagi sunnah ibadat. Satu lagi yang umat ni tak sedar, sunnah dakwah. Ini sunnah yang paling besar sekali. Sunnah yang paling besar daripada sunnah adat dan sunnah ibadat. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena buat. Kalau tidak, kita sebagai pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna, tuan. Kita dengar dalam hadis, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti memberi minum daripada telaga Kausar dia, banyak umat Nabi akan datang, dan Nabi kenal mereka melalui sinaran cahaya daripada badan mereka, daripada anggota wuduk mereka. Mereka datang untuk ambil minum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat beritahu, dia kata, ini. Dia kata, ini, dia bukan umat kamu. Kata Nabi, dia umat aku. Dia kata, bukan. Sebab apa? Apabila agama diperlukan, perlukan perjuangan, perlukan pembelaan, dia tidak bangun. Sehingga apabila orang melakukan maksiat berlaku, dahi dia tak berkerut pun, tak ada rasa risau pun, rasa simpati pada umat tak ada pun. Tu orang sekalian, kita kena faham. Kita buat usaha agama dengan rasa tanggungjawab, tuan. Jangan kita main ikut-ikut. Ini bukan ikut grup tabligh, tuan. Bukan, tuan. Kita orang tabligh ke, tuan? Kita orang tabligh ke kita umat? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat dakwah ni kerana saya umat. Saya buat gas kedua bukan sebab saya orang tabligh. Saya buat gas kedua saya kerana saya umat. Saya khalifah Allah. Saya ada tanggungjawab. Jangan kita syaitan tipu kita. Macam mana kamu tak buat gas? Kan kamu orang tabligh tak buat gas, macam mana? Ni ada tukar. Kita buat gas, kita sempurnakan 5 amal kita. Kerana apa? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena beritahu, tuan, kalau kepada semua umat ini, kita kena pergi jumpa pada setiap orang, beritahu kepada mereka. Melalui usaha agama, Allah Ta'ala akan bina iman mereka, Allah Ta'ala akan bina akhlak mereka, Allah Ta'ala akan bina amal mereka, hubungan mereka dengan Allah Ta'ala akan bertambah baik. Kita kena beritahu pada umat ini. Umat ini tak tahu bagaimana untuk bina iman. Sebab kita kena pergi, kita kena buat DTI setiap hari, tuan. Dan di dalam proses kita mengajak manusia kepada Allah SWT, Allah SWT akan bina iman kita. Dan bila kita buat dalam keadaan mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyan lahum subulana, maka apa akan jadi, tuan? Allah SWT akan buka jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Jadi mujahadah, umat ini memang umat mujahadah. Untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita kena mujahadah. Buat guys mujahadah, buat taklim mujahadah, duduk musyawarah harian mujahadah, beri masa 2,5 jam mujahadah, tuan. Tetapi mujahadah kita perlu kepada mujahadah. Atas maksud itu, kita kena buat usaha ini dengan penuh kesedaran bahawa saya bertanggungjawab sebagai khalifah Allah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena penuh dengan rasa penuh kesedaran, saya adalah hamba Allah. Saya kena bina pengabdian saya, perhambaan saya kepada Allah Taala, dan kita tidak dapat sempurnakan perhambaan kita, pengabdian kita kepada Allah Taala kalau kita tak buat usaha dakwah. Imam Ghazali rahmatullahi beritahu dalam kitab dia, kalau kita tak buat usaha amal ma'ruf nahi munkar, usaha dakwah, maka pengabdian kita tidak sempurna. Pengabdian kita tidak sempurna, perhambaan kita tidak sempurna. Dia kata amal pertama kali apa? Beriman, solat, puasa, zakat, haji, amal ma'ruf nahi munkar. 2, menegakkan, mengamalkan sunnah dan menyebarkan sunnah.
Kemudian zikir waktu Quran, membaca Quran dan menyebarkan Quran. Nombor 3, menjaga hak jiran. Tuan-tuan sekalian, kalau kita buat dakwah, semua ni kita dapat buat. Betul tak tuan? Semua ni kita dapat sempurnakan. Itu sebabnya dakwah ini adalah satu keperluan tuan. Jadi kita hari ini, sebab kita tak yakin, sebab kita tak buat sungguh-sungguh. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan ganjaran bagi mereka yang buat usaha agama yang sangat begitu besar. Seketika berada di jalan Allah SWT, seketika saja. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seketika je adalah lebih hebat, lebih utama daripada beribadat di depan Hajarul Aswad di malam Lailatul Qadar, di malam Qadar. Ini dua-dua perkara memang susah nak dapat, mustahil dapat dekat zaman moden ni. Kan? Malam, kalau malam 27 dekat Masjidil Haram tu, nak dekat dengan Kaabah pun tak boleh. Bukan nak dekat dengan apa? Hajar Aswad. Tetapi seketika saja, lebih hebat lagi. Orang yang berada di jalan Allah Ta'ala ketika lebih baik daripada dia berada 1000 hari di rumah dia. Buku-buku amalan orang yang buat usaha agama, Allah Ta'ala akan buka sampai hari kiamat tuan. Hari kiamat buka. Itu sebabnya buku amalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masih buka sampai sekarang tuan. Itu sebabnya Walid kata kalau nak dibandingkan, nak ditimbang amalan buku Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan amalan seluruh umat, maka berat lagi buku amalan Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, kita dengar kan hadir kan tentang dia punya syurga dia. Malaikat Jibril buka 600 sayap, jalan terbang 1000 tahun sampai keletihan. 600 sayap dia buka. Kalau buka satu sayap je mencakup timur dan barat. Dia buka 600 sayap, jalan dekat surga. Dia tanya kepada Allah Ta'ala, dia kata dah berapa banyak dah cover surga Abu Bakar ni? Dia kata baru sampai kat push orang masuk rumah ada satu, sebelum masuk rumah ada push kan, baru sampai situ dia. Hebatnya orang sekalian. Kerana apa? Buku amalan ni buka sampai kiamat. Buku amalan Abi Waqas, sahabat yang pergi ke negeri China, yang sekarang kubur dia ada kat Guangzhou, dekat Canton tu. Buka tuan sampai sekarang tuan. Sekarang ada kat China ada 150 juta orang Islam. Semua di dalam buku amalan Abi Waqas. Tak nak ke kita? Kita mati tapi buku malam masih buka lagi. Tak nak ke kita? Itu sebabnya orang sekalian, kata satu orang alim, dia kata syaitan tak pernah heran orang yang pernah semayang tu tinggal semayang. Orang yang pernah semayang tinggal semayang. Tetapi syaitan heran orang yang pernah buat usaha agama tinggal usaha agama. Heran dia. Sebab apa? Begitu besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan, dia boleh tinggalkan. Dia boleh jadi lemah. Dia tak boleh istiqamah. Kenapa tuan? Kerana masalah yakin ni kuat. Itu sebab untuk mendatangkan yakin ini tuan-tuan, dan untuk kita bersyukur dengan nikmat ini. Nikmat buat usaha agama adalah nikmat yang besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada buat usaha agama. Nikmat boleh buat usaha agama, dipilih oleh Allah SWT. Allah Ta'ala gunakan masa kita, tenaga kita, harta benda kita, kebolehan kita untuk menegakkan kalimah Allah, untuk menyebarkan agama Allah, supaya orang kenal kepada Allah. Kan?
Inilah nikmat yang paling besar sekali. Kita kena syukur dengan nikmat ini. Kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat ini, seperti mana saya cakap tadi, maka azab Allah Taala terlalu pedih. Ada satu orang, dia cakap dengan saya lah, dia kata dia tak sangka apabila dia tinggalkan usaha agama, amalan keburukan yang dia tak pernah buat dulu, bila dia tinggal usaha agama, Allah Ta'ala buat dia buat amalan buruk tu, langgar perintah Allah Ta'ala, dan dia tak sangka dia boleh buat begitu. Kerana apa? Meninggalkan usaha agama. Itu sebab kita kena takut. Kita kena doa. Tiap-tiap kali lepas semayang, malam-malam kita doa, semayang hajat khas kepada Allah SWT, supaya Allah Ta'ala kekalkan kita dalam usaha. Allah Ta'ala ambil kerja daripada kita. Allah Ta'ala gunakan kita, dan Allah Ta'ala gunakan keturunan kita untuk sambung kerja agama. Kalau kita tak minta, Allah Ta'ala tak kasih. Itu sebabnya kita kena minta sungguh-sungguh. Allah yarham Maulana Umar Falampuri. Tahu yang kena Maulana Umar Falampuri? Dia ni alim besar yang kerja dia beri bayan subuh tiap-tiap hari di Markaz Nizamuddin. Tiap-tiap hari, seluruh hidup dia untuk buat usaha agama. Itu pun dia cakap dengan saya dengar ni, dia kata, tuan-tuan doalah supaya Allah Ta'ala terima doa saya. Tiap-tiap malam saya doa kepada Allah Ta'ala supaya saya mati dalam usaha. Jadi kita kena buat begitu kan tuan? Dan untuk kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita sempurnakan tertib usaha ni, jaga 5 amal kita, dan kita sambut takazah. Sekarang ni takazah dah datang. Sebab apa? Istimak akan datang pada bulan 5. Kuala Lumpur telah ditetapkan pada 19, 20, 21 hari bulan 5. Istimak yang pertama, istimak KL, akan diadakan pada 19, 20, 21. Kita ada target, Kuala Lumpur ada target. Kita sama-sama bertanggungjawab atas target ni tuan. Kalau kita sama-sama buat keputusan bersama untuk penuhkan target ini, Allah SWT akan buat keputusan. Allah Ta'ala akan sebarkan hidayah. Apa target kita? Kita nak keluarkan jemaah 450 jemaah sebelum istimak, daripada bulan 11 bila istimak disiarkan, dan 150 jemaah selepas istimak. Jadi kita semua kena beri masa. Kita kena keluar sekarang ni sebagai takazah kita. Gerakkan umat ini, pergi jumpa setiap pintu, setiap orang. Setiap orang kita jumpa, setiap pintu kita jumpa, setiap rumah kita ziarahi, setiap lorong kita lalui, setiap jalan kita lalui, setiap marhala kita ziarah, setiap halqa kita ziarah. Supaya apa? Supaya apa tuan? Lebih ramai lagi umat ini menyempurnakan tanggungjawab dia sebagai umat untuk dia menyebarkan agama dan menyambung kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas maksud siapa sedia tuan-tuan? 4 bulan insya-Allah. Bangun tuan insya-Allah. Bangun insya-Allah. Bangun tuan-tuan. 4 bulan tuan. Bangun tuan, bangun. Kita yakin dengan janji Allah. Allah kata dalam Quran, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Janji Allah SWT, siapa yang tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong. Bangun tuan insya-Allah. Bangun tuan insya-Allah. Lagi. Abdul Aziz, insya-Allah lagi tuan. Tak boleh 4 bulan 40 hari. Bangun 40 hari insya-Allah. 40 hari kita nak keluarkan jemaah, nak gerak seluruh Kuala Lumpur, kawasan kita. Bangun tuan insya-Allah. Lagi. Okey, sekarang ni bersama dengan jemaah masjid tuan, kita buat jemaah 40 hari pada 1 Februari, 1 Mac, 1 April. Okey tuan, bangun tuan insya-Allah. Bangun insya-Allah.
Siapa nak keluar? Tiap beritahu dek dia. Dengkil lah tu jemaah. Bagus. Alhamdulillah Allah Ta'ala makbul. Lagi tuan, insyaAllah. Dengkil. Lagi tuan. Kampung Pandan satu jemaah. Bila? April. Lagi satu tuan. Sini tuan. April. Masjid Sungai Besi. 4 bulan 40 hari. Ampang. Indra Mahkota. Lagi tuan, bangun tuan, insyaAllah. Kalau kita pergi ke azaman dan kita berserah diri kepada Allah, Allah Ta'ala akan keluarkan. Tapi kalau kita tak mau pergi ke azaman, macam mana Allah Ta'ala nak keluar? Kita kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Bangun tuan, insyaAllah. Ni apa? Gombak Selatan. Bila? 1 Februari. Bangi, Alhamdulillah. Allah Ta'ala makbulkan, insyaAllah. Allah Ta'ala terima. Lagi tuan. Sana. Serdang 4 jemaah. Serdang 4 jemaah. Sekarang cash. Alhamdulillah cash. Kita banyak-banyak tuan, insyaAllah. Cash. Abang kita. Pak Cu kita. Lagi tuan. Lagi 2 jemaah, insyaAllah. Cerita lain 2 jemaah. Lagi tuan. Tuan beri, insyaAllah. Allah Ta'ala kalau kita beri niat kita dan kita bermula azam dulu. Kemudian bertawakal. Kalau kita azam pun tak nak. Ni. Dia mana? Puchong. Bila? April. Awal April Ya tuan. Masya Allah. Mujahidin. Betul-betul sesuai dengan nama dia. Mujahidin. Lagi tuan. Lagi. Selayang satu jemaah. Sungai Besar. Bau sesuai dengan nama dia. Sungai Besar. Bila tuan? April. Lagi tuan. Lagi. Siapa lagi tuan? Lagi tuan. Apa lagi tak kata? Tanjung Karang. Sungai Besar dah kasih tekan Tanjung Karang. Tak kasih. Tiap-tiap boleh satu jemaah. Masya Allah. Mana 3 jemaah lah. Alhamdulillah. Ini macam ni. Semangat Tanjung Karang. Orang dia tak payah cuti, tak payah apa. Ladang Allah Ta'ala kasih. Sawah Allah Ta'ala kasih. Air Allah Ta'ala kasih. Semua. Udara semua Allah Ta'ala kasih. Bila kita lagi nak syukur dengan nikmat Allah Ta'ala? Lagi tuan, insyaAllah. Lagi tuan, lagi. Ada lagi? Masya Allah. Dah. Entah pergi lah. Apa lagi? Okay, insyaAllah kita subhanallah bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.